malas. Saya kata tuan-tuan, saya sendiri pun malas. Nak muhasabah diri sendiri, 24 hours yang kita ada ni, nak spend 1 minit pun nak fikir, apa benda yang aku buat hari ni? Apa dosa yang aku buat hari ni? Yang tu pun tak boleh buat, tuan-tuan. Berapa kali aku tengok orang wanita hari ni? Sekali, dua kali. Tak kira. Malah kira banyak sangat. Tak kira banyaknya. Ya. Berapa kali aku hari ni semain tak khusyuk, kira. Hak tu pun kita tak boleh buat. Maknanya kekuatan dalaman yang ada pada kita sebenarnya di tahap yang tipis. Kita perlu suburkan dia. Okey? Berapa kali hari ni telinga kita dengar Quran atau mata kita baca Quran, hati kita ingin Allah, hati kita ingin buat baik. Tanya tuan-tuan, kalau kita mampu membuat koreksi atau muhasabah pada diri kita sendiri, alhamdulillah. Ya, itu juga satu amalan yang patut kita buat. Di sini disebutkan dengan ta'rif apa nama ujub tadi, iaitu disangkakan akan dirinya itu bersifat dengan sifat kesempurnaan daripada ilmu atau amal, serta lupa akan disandarkan yang demikian itu kepada Allah Ta'ala, dan serta sentosa daripada hilangnya. Masya Allah, kita lupa yang apa yang kita ada rupanya pada Allah. Kita lupa. Yang kita rasa kita hebat sangat ni, kita memiliki harta yang banyak, ilmu yang banyak, kononnya amal yang kuat. Kita lupa nak sandarkan ini datang daripada Allah. Ini datang kerana Allah kasih chance sama lu, baru kita boleh buat ibadat. Kalau Allah tak kasih chance, memang takkan boleh buat. Allah macam bagi sedikit kesedaran, alhamdulillah kita dapat. Datang pada Allah, bukan datang pada orang lain. Ya. Kalau kita lupa perkara ini, maknanya kita mula memikirkan ini semua aku punya usaha. Aku yang buat. Aku yang pioneer. Ini isu pioneer. Akulah yang pengasas paling awal menubuhkan atau mengadakan atau mencipta segala perkara ini. Lu siapa mau fikir benda ini? Ini semua Allah yang bagi pada kita untuk fikirkan perkara ini, untuk usahakan perkara ini. Jadi kita kena selalu sandarkan kepada Allah SWT kalau kita diberikan keistimewaan tertentu. Jangan sandar pada diri kita sendiri. Dan di sini tambahnya lagi, serta sentosa daripada hilangnya. Orang yang ada sifat ujub ini, dia merasa lega, dia merasa aman kalau perkara yang kononnya kelebihan yang ada pada diri dia tadi hilang. Ya, saya tak ada apa-apa, okey. Tak? Macam pelik juga lah wujud ni. Dia tak rasa apa-apa bila hilang pada diri dia. Kenapa? Kerana dia tak boleh nak lihat dapatnya dia, perginya itu adalah daripada sumber yang mutlak, daripada Allah SWT, bukan daripada dia. Ya? Sebabnya kalau kita rasa macam tu, kita kena baiki balik. Maka jika ingat akan yang demikian itu serta takut akan hilangnya, maka iaitu bukan ujub. Supaya semula ya, supaya jelas. Serta lupa akan disandarkan yang demikian itu kepada Allah Ta'ala, dan serta sentosa daripada hilangnya. Maka jika ingat akan yang demikian itu serta takut akan hilangnya itu, maka iaitu bukan wujud. Maksudnya gini, sekiranya dia ingat bahawasanya ini datang daripada Allah, maka itu bukan wujud. Tapi bila dia lupa, dia tak sandarkan pada Allah, maka itu wujud. Jelas. Ataupun kalau dia takut hilangnya benda itu, contoh ginilah, dia telah memiliki kemampuan untuk mungkin kita kata ilmu yang banyak. Dia kena yakin bahawa ilmu ini datang daripada Allah SWT. Allah telah beri dia ilmu, beri dia suatu macam kebolehan, kemampuan untuk memahami dan boleh kita kata praktik dan sebagainya. Dia kena ingat ini datang daripada Allah. Maka dia kena merasakan yang dia perlu menjaganya dengan baik dan mungkin mengembangkannya. Tapi kalau dia tidak ada perasaan itu, dia hanya ingat ini datang daripada aku sendiri, aku yang punya usaha, aku yang berjaya,
maka orang lain tak ada apa-apa. Okey, ini usul semata-mata daripada aku. Maka kalau dia hilang pun dia tak asal apa-apa. Okey, ini dia ada elemen-elemen ujub. Okey? Maka jika ingat akan yang demikian itu serta takut akan hilangnya, maka iaitu bukan ujub. Dan jika ada ia suka dengan keadaan yang demikian itu, nikmat daripada Allah, maka iaitu tiada dinamakan ujub. Maksudnya, kalau dia dapat nikmat, dia terus ingat Allah. Dia masa gembira, alhamdulillah, Allah beri aku nikmat, beri aku rezeki, beri aku kemampuan, kebolehan dan juga macam-macam. Okey, ini adalah suatu keadaan yang baik. Okey, kalau dia mampu ingat Allah. Dan hasil daripada yang demikian itu, bahawa ujub itu yang membinasakan akan amal itu, iaitu menilik seseorang akan ilmunya atau amalnya yang dibangsakan kepada diri mereka itu, dan tiada diingat ia akan segala yang demikian itu daripada Allah SWT, dan tiada takut ia akan hilangnya. Ini adalah erti ujub tadi. Peristiwa yang klasik atau contoh klasik tentang orang yang alim ini adalah satu kisah daripada kaum Bani Israel, iaitu insan yang bernama Bal'am bin Ba'ura. Bal'am bin Ba'ura ini adalah seorang ahli ilmu, alim di kalangan anak-anak Israel, orang-orang Israel. Dan pada masa tersebut datanglah juga Nabi Musa alaihissalam. Dan Bal'am ini sebenarnya dia tahu banyak perkara tentang ajaran Nabi Musa. Ya, dia tahu macam-macam dan dia juga telah memiliki ilmu yang luas. Ya, apa yang berlaku adalah Bal'am ini telah dinasihati oleh pengikut-pengikut yang merupakan musuh pada Nabi Musa, supaya Bal'am ini mendoakan kepada Allah supaya Nabi Musa ini yang pada suatu hari ingin datang ke tempat mereka untuk berdakwah supaya Nabi Musa sesat. Bal'am kata, mana boleh, aku ni orang alim dan aku ni tahu banyak perkara yang Nabi Musa sebut. Aku tahu apa yang sebut, banyak perkara aku tahu. Jadi kata, aku tak mau doa. Tetapi apa yang berlaku adalah Bal'am ini telah diberikan dengan macam-macam hadiah, diberikan dengan harpan-harpan dunia. Maka dia pun telah terkeliru dan dia pun rasa, okeylah, aku doa pada Allah. Sebab Bal'am ini telah mencapai tahap yang sangat hebat. Doanya ni di sisi Allah boleh makbul. Dia doa pada Allah, ya Tuhanku, tak kala dari Musa ingin datang ke tempat ini, maka kau sesatkanlah Musa ini supaya dia sesat dan dia tak mampu masuk ke kampung ini. Dia doa macam tu kepada Allah, minta dari Musa sesat, tak jumpa jalan. Dia tak kena ke Allah, memang Nabi Musa sesat, tak jumpa jalan. Tak jumpa jalan untuk pergi ke kampung yang Nabi Musa nak dakwahkan tadi. Nabi Musa pun tenung, fikir balik. Datang malaikat. Wahai Musa, kenapa kamu termenung? Aku pun tak tahu. Kenapa aku bersusah payah ingin cari jalan, tak jumpa jalan. Aku sesat juga kat sini. Malaikat kata apa? Hai Musa, sebenarnya apa yang berlaku pada kamu ini kerana doa Bal'am tadi, atau doa Bal'am telah dimakbulkan oleh Allah. Terkejut Nabi Musa. Nabi Musa kata, Bal'am itu kan seorang yang alim, seorang yang hebat ilmunya, sepatutnya dia mendoakan untuk kesejahteraan aku. Maka dia tidak. Bal'am mendoakan supaya kamu sesat dan dia mendapat harpan yang banyak di sisi masyarakat dia. Maka Nabi Musa angkat tangan, ya Allah Tuhanku, ya oleh kerana Bal'am telah mendoakan agar aku sesat, Engkaulah yang maha adil dan menentukan apakah hukuman yang patut diberikan kepada Bal'am tadi. Apa yang berlaku adalah doa Nabi Musa makbul juga. Dia lagi makbul lah Nabi. Memang tak lama lepas itu Bal'am mati dengan dunia, lidahnya jelek-jelek macam anjing mati. Mati dalam kekufuran dan kesesatan juga. Ini kisah klasik yang berlaku, menunjukkan bagaimana orang yang ujub ilmu pun boleh mati dalam keadaan yang sesat. Ya, memang kisah Bal'am ini memang dimasukkan dalam kisah antara contoh insan yang ujub ilmunya, yang akhirnya mati dalam kesesatan dan dalam kekufuran. Dan sikit lagi teman sekalian, dan tiada diingat akan segala yang demikian itu daripada Allah SWT, dan tiada takut ia akan hilangnya. Adapun barang siapa menilik akan ilmunya atau
ataupun ilmunya atau amalnya dan barang sebagainya dari sifat yang kesempurnaan, iaitu nikmat daripada Allah Ta'ala yang dijadikan kepadanya, padahal ia takut akan hilangnya dan suka ia bahawa yang demikian itu nikmat daripada Allah Ta'ala atasnya, maka yang demikian itu tiada dalam keadaan wujud. Bezanya apa sekalian? Bezanya adalah kalau kita merasakan yang apa yang kita dapat ini adalah suatu kesempurnaan yang datang daripada diri kita tanpa disandarkan pada Allah, maka itu adalah wujud. Tetapi seandainya kita merasakan kesempurnaan ataupun kelebihan kita ada ini adalah datang daripada sumber Allah, datang oleh kerana keizinan Allah, maka itu bukan wujud. Itu yang pertama. Yang kedua, orang wujud ini dia tidak merasa apa-apa, tak merasa kebimbangan, tak merasa takut kalau hilang that kind of keistimewaan tadi daripada dirinya. Kerana dia terlampau wujud, dia tak macam tak rasa apa-apa. Tapi bagi orang yang beriman, yang memiliki akhlak yang baik, bila mana hilang, dia akan rasa khawatir, kenapa Allah telah mengambil nikmat ini daripada aku? Kenapa Allah telah memberi aku semacam cubaan ini? Dia akan mula membuat suatu proses reflection, mengimbas kembali ataupun muhasabah, cuba untuk membuat koreksi dirinya apa yang salah yang telah beliau lakukan. Terus sekalian, saya rasa itulah setakat ini pada malam ini, iaitu kita cuba memahami tentang sifat wujud. Apa yang lebih penting ini adalah kita sebenarnya perlukan kepada individu, kepada insan yang sentiasa boleh mampu untuk berfikir dengan apa yang telah kita ketahui. Ya, kita telah banyak belajar daripada kuliah-kuliah yang ada di masjid, di surau dan seumpamanya. Antara punca yang kita rasa kadang-kadang tak berlaku transformasi dalam masyarakat, dalam diri kita, kerana kita tidak berfikir ataupun kurang berfikir. Di sinilah saya menuntut diri saya dan semua yang ada di sini untuk sentiasa berfikir, sentiasa untuk bila mana kita mendengar satu perkara yang baik, berfikir dan cuba kita minta kepada Allah supaya kita ni diberikan semangat, diberikan motivasi dan diberikan suatu istiqamah untuk membuat perkara yang baik. Ya, dan juga kita meninggalkan perkara-perkara yang buruk tadi, khususnya dalam membentuk kerohanian yang ada pada kita. Sebab nilai rohani ini tak boleh dibeli dengan apa jua harta benda yang ada dalam bentuk dunia ini. Tak mampu digadai, tak mampu ditolak bandingkannya. Ia adalah satu-satunya yang ada pada kita dan sangat berharga. Inilah permata yang perlu kita jaga sehinggalah kita mati pada hujung hayat kita. Mudah-mudahan mendapat sedikit panduan dan perkongsian daripada kitab Hidayatus Salikin yang kita baca berkenaan dengan sifat perkara al-wujud tadi. Aku kali hadza wa sallallahu alaihi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma faqihna fid din wa at-ta'wil. Allahumma nawwir qulubana bi nurika wa nawwir wa rahmin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Wa sallallahu alaihi wa sallam ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillahirabbil alamin.